السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والقرآن. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رحمن يا عليم يا حليم علمنا القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah Surah An-Nahl ayat 97 hingga seterusnya akan kita tadabbur pada pagi ini insyaAllah ta'ala. Muka surat dalam Qurannya 278. Muka surat dalam Quran ialah 278 insyaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه
والذين هم به مشركون. لا إله. Alhamdulillah, dapat kita membaca dan mendengarnya akan 4 keratan ayat Allah daripada suratul Nahli 97 sampai kepada ayat yang ke-100. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Qaribul Mujib, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illahu. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan dan sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya Rabbil Alamin. Mari kita dengar ajaran Allah yang sangat baik untuk kita. Wajib kita beriman pada ayat-ayat seperti ini, iaitu man amila salihan min dzakarin aw unsa, sesiapa yang beramal soleh. Amal soleh ni amal yang betul dengan ajaran Allah serta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna soleh. Tidak jadi soleh satu amalan kalau tidak ikhlas kepada Allah dan tidak betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min zakarin aw unsa, dari lelaki atau perempuan, tak kira serupa. Allah Taala beri nilai harga serupa retina ya tak. Masya-Allah. Tak ada agama dalam dunia yang beri kedudukan yang sama di antara lelaki dan perempuan dalam masalah amal ibadat. Adapun masalah hak, maka kadang-kadang hak lebih retina daripada rayatan. Kadang-kadang hak lebih rayatan daripada retina, tapi kebanyakan lebih retina daripada rayatan hak ni. Dalam sisi Islam, wa huwa mu'minun, sedang ia beriman. Ini asas kepada amal soleh ni ialah iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Di sini dia berat di amal soleh yang berasas kepada iman kepada Allah Taala. Apa perakan kepada orang belah tu? Allah Taala perakan sendiri ni. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka tetap kami itu, atau sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Siapa nak timu hayatan thayyibah, syarat tak ada payah apa, beriman, beramal soleh. Allah Taala wagi sendiri, bukan kita. Hayatan thayyibah ni bukan boleh beli kedai, bukan boleh minta dari manusia, tapi ia dari Allah. Allah sendiri perakan, bukan Nabi. Nabi tak kuasa nak beri hayatan thayyibah pada kita. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibatan. Allahumma ahyina ya Allah hayatan thayyibah. Kita boleh berdoa tu, yang paling iktibah dengan ayat Allahumma ahyini wa ahyi auladi wa banati wa zurriyati hayatan thayyibatan mubarakatan. Boleh? Ya. Hidup yang baik ni, hidup yang ulama ada banyak tafsir kepada hidup yang baik ni, kepada beberapa pendapat hayatan thayyibah dalam dunia lah ni. Wala najziyannahum, dan kami akan balas kepada orang-orang yang gapa dia beramal dengan amal soleh serta beriman itu, ajrahum, akan pahala mereka itu,
bi ahsani ma kanu ya'mal, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Kerja tak ada lahana sekali, tapi balasan masya-Allah sungguh. Syurga nak banding dengan amalan kita, tak boleh nak banding. Amalan kita ni baba yoyek gitu ya. Tapi balasan dia tu ahsani ma kanu ya'malu. Inilah kelebihan orang yang beramal soleh. Tak serupa dunia ni kerja peluh paketing apa balasan sikit ya. Boleh sikit 10 kok 20 kok sehari. Makan tak cukup kadang-kadang. Tu dunia. Ya tak ada nak wujud cukup lah dunia ni. Terutama kepada orang yang taat kepada Allah Ta'ala, ujian ke banyak. Hayatan tayyibah, sebab itulah hayatan tayyibah ulama yang tafsir dengan gawa dalam dunia ni, iaitu rezeki yang halal dan baik. Tu banyak ke Ibn Abbas pun tafsirlah tu, rezeki yang halal dan baik. Kalau tahu rezeki daripada amal soleh kita, mana katanya hayatan tayyibah dah. Kalau duk boleh bagi haram dengan reba dengan main nega besi haram-haram tu, tu bukan hayatan tayyibah, wala ada gapo sekalipun. Ada setengah riwayat daripada Ali yang kata hayatan tayyibah ialah al-qanaah. Allah payahnya hak ni. Rezeki banyak cari tak payah. Qanaah payah. Rasa cukup dengan barang hak terhawi. Payah hak tu payah. Nah, payah al-qanaah. Rasa mencukupi, papiang, rusuk papiang. Boleh banyak pun tak ada rasa cukup. Tu bahaya sekali. Lebih-lebih lagi orang tak ada rasa tak cukup. Hingga sikit pada orang boleh banyak tapi rasa jiwa yang tak cukup. Na'udzubillahi min dzalik. Tak ada perasaan berasa al-qanaah. Qanaah ni makna cukup memadai dengan apa yang Tuhan beri. Wah ti alhamdulillah sama. Tak ada kata boleh pak tu rasa tak cukup. Kriak gapo Tuhan beri tak cukup. Semua tu bukan hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah wala sikit pun tak apa ya rasa cukup. Hayatan tayyibah. Kalau banyak senyap mana tak cukup, bukan hayatan tayyibah. Bagi halal wala sikit pun hayatan tayyibah. Kalau bukan halal walau banyak pun bukan hayatan tayyibah. Ingat molek nah. Hei umat Islam, ingat molek kaedah hayatan tayyibah tu balah tu. Nah, ada setengah tafsir daripada Ibn Abbas juga. Nah, atau daripada Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas, iaitu as-sa'adah, bahagia, wasa bahagia. Miความสุข kat ชีวิต Mes sekadar-sekadar pun tak apa, mi ความสุข Duk dalam bahasa buruk-buruk pun tahu mi ความสุข Duk dalam mahligai sawana pun kriat duk. Maka itu adalah satu benda bukan hayatan tayyibah. Mi ความสุข ni adanya keluarga yang baik, anak yang bahagia, mi ความสุข as-sa'adah. La ilaha illallah. Kata Al-Hasan, la yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah. Tu Hasan pergi ke syurga, hayatan tayyibah dah. Adapun dhahak ar-rizqul halalul ibadah fid dunya. Ada rezeki yang halal dan boleh buat ibadat dengan molek dalam dunia, hayatan tayyibah. Maka pada semaya boleh molek berasa kena dengan sunnah Nabi, tu hayatan tayyibah. Dhahak pula iaitu taat pada Allah serta hati lapang, tak ada rasa kriak. Itu hayatan tayyibah. La ilaha illallah. Sebenarnya Ibn Katsir kata hayatan tayyibah adalah mengandungi semua yang ditafsir oleh ulama. Ada rezeki halal, hati senang, sekatanya kita tu makna katanya bahagia, rasa cukup, dan pula rasa bahagia dan boleh buat ibadat dalam dunia dengan sempurna. Itu yang panggil hayatan tayyibah. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sebut, dia kata faqad aflaha man aslama, telah berjayalah oleh orang yang mengislamkan diri dia, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki sekadar cukup papiang, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Ta'ala berasa perasaan cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, rasa cukup. Ni dia panggil, orang lah tu dia panggil aflah, orang jaya. Qad aflaha ada 3. Satunya Islam, 2 ada rezeki yang cukup. Maksud cukup ni berasa mada, dan berasa mada dengan barang yang Tuhan beri. Hadis Sahih Muslim, ya. Itulah sunnatullah, dan naklah kita duk dalam ayat ni sebanyak mungkin. Kena amal soleh sama. Amal soleh tu berasas pada semaya moleknya, puasa moleknya, keluar zakat yang molek, taat pada Allah dan semua lapangan kerja, atau dipanggil amal soleh, ya. Lepas tu buat amal soleh sakut dengan Quran. Buat Quran sakut syaitan. Ingat molek tiap-tiap Quran tu ya syaitan dah hala. Fa iza qara'tal Quran, maka apabila kamu tu nak baca Quran, qara'ta sini fi'il madhi, tapi beri arti lagi kerata, tapi li tahaqquqil wuqu'. Apabila kamu nak baca Quran, fasta'iz billah, naklah kau minta berlindung dengan Allah. Fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim, dari syaitan yang direjam. Ni mana apa? Mana kata syaitan tak kena orang baca Quran. Siapa tak kena orang baca Quran, itulah di antara syaitan. Dan syaitan tu tidak semangat pada orang baca Quran, malah baca Quran. Itu syaitan, kerja syaitan. Oleh itu maka pihak kemarin kita kecek immal Quran imma syaitan, dua tu ya. Dalam hidup kita ni immal Quran dari segi amalan isi dia, imma syaitan segi amalan ikut dia. Nah, oleh itu maka kita tengok malaklah supaya kita tu duduk dengan Quran, jangan duduk syaitan. Siapa duduk Quran maka dia duduk dengan Allah. Nah, siapa duduk dengan syaitan maka dia duduk dengan kejahatan dia lah. Sebab Allah Ta'ala ayat dah, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan ni dia tak kuasa nak pergi goda orang-orang yang beriman dan orang yang tawakal pada Tuhan mereka, itu tak kuasa. Sebab itu kita kena peng Allah Ta'ala sama. Dan kita duk peng Allah, syaitan tak kuasa nak mari apa kita mari nak ngenak kita lah, mudah-mudah. Innama sultanuhu, sungguhnya kuasa syaitan tu Allah Ta'ala wi ke dia, alal ladzina yatawallawnahu, atas orang yang menyerah diri ataupun ikut dia. Orang ikut dia, ya kuasa. Siapa ikut syaitan? Ikut syaitan ni mana apa? Ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni sebagai tempat syaitan mari guna alat untuk nawi ya tu jaya ke dalam manusia. Dia mari tupai hawa nafsu syaitan. Lepas tu dia dengan hawa nafsu ni lah buat kita tu jadi hamba kepada dia, yatawallawun kepada dia. Walladzina hum bihi musyrikun, yang mereka itu dengan syaitan mereka ikhlas, mereka tu bersyirik, syirik dengan Allah dengan syaitan. Buat kerja apa tu tak ada berasa kerana Allah tak, kerana ni syaitan mari peradak-peradak lah. Untuk sebab kita ikhlas pada Allah SWT. Walladzina hum bihi ay bisyaitan musyrikun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La ilaha illallah. Orang yang menjadikan syaitan sebagai waliya tu, sebagai wali itulah dia panggil yatawallawnahu. Kata Mujahid mana? Yang taat kepada syaitan. Yatawallaw tu maknanya yang taat kepada syaitan. Jangan kita sekali, jangan kita taat pada syaitan. Nah, syaitan ni apa kerja dia? Lawan Quran. Bagi-bagi hak Quran suruh kau ni,
Dia lawan kat ni. Allah Ta'ala suruh baca Quran, dia malas. Allah Ta'ala suruh faham Quran, dia tak faham. Allah Ta'ala suruh tadabbur, ya saya tadabbur. Itu semua tu peranan syaitan, min amali syaitan. Allah Ta'ala suruh baik dengan orang, dia buat jahat dengan orang, buat musuh dengan orang. Allah Ta'ala suruh perapat dengan orang, dia senggang dengan orang. Na'udzubillah min syaitan. Itulah dia panggil kerja syaitan. As-syaitan diddul Quran. Al-Quran adalah tujuannya yuharibus syaitan. Quran ni nak memerangi syaitan. Siapa tak ada Quran tak kuasa nak perang Quran. Nak perang syaitan. Syaitan musuh kita tak ada syadah. Tapi nak pergi perang dengan syaitan kena ada alat, iaitu Quran. Quran ni alat untuk nak perang dengan syaitan. Oleh itu maka marilah kita duduk dengan Quran supaya kita tu selamat pada syaitan. Siapa yang dimangsa syaitan, maka dia di neraka. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Oleh itu maka marilah ikhwan dan saudara sekalian, Quran dengan syaitan nak duduk sekali tak boleh. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Itu syaitan. Quran itu bukanlah wahyu yang dibawa turunkan oleh syaitan seperti mana Puak Quraish kata, seperti mana orang-orang yang akal penuh tu kata ayatus syaitan. Wahyu ni ayatus syaitan. Memang tugas itu tidak layak bagi syaitan. Syaitan tak layak nak pegang Quran, dan mereka tidak akan kuasa nak main mengatur Quran. Wa ma yastati'un. Memang tugas itu sesungguhnya mereka dijauhkan untuk dapat mendengar Quran. Syaitan ni tak boleh dengar Quran. Kalau baca Quran agak dia awak lari selalu, awak lari telinga dia, awak lari hati dia, tak usah. Itu syaitan. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Jangan ke 'anil qiraati, dengar tak usah dah. Sesungguhnya mereka itu dijauh oleh dia untuk dapat mendengar Quran. Ma'zulun, tak dengar Quran. Tempat-tempat halaqah Quran tak masuk dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jaga mulai umat Islam. Quran adalah kitab kita. Setara mana pun kita kena berlawan. Duk hari-hari ni sebenarnya tiap-tiap minit ni kalau kita nak jadi molek kena duk lawan sama syaitan. Tak lawan syaitan, halah dengan dia. Halah dengan dia sebaca mak do. Apa jadi hamba dia. Ya tawallawna husni. Tapi kalau kita nak turut Allah, kena lawan dia. Bagai lawan dia mari sejid. Luar bila lawan dia baca Quran. Jangan kita tu tiap-tiap kerja molek tu kena teruk. Tak ada kerja molek yang seni-seni buat, tak ada. Kena teruk lawan syaitan. Tu dia. Sebab syaitan tu dia sekat tu kuiti tang. Syaitan tak pergi semaya molek. Kalau pergi dengan malah. Bos semaya pula semaya dengan ingat kau lain. Hari cerita tu, hari cerita lain, banyak perkara yang kita tak biasa mikir, ingatlah semaya. Sebab syaitan yang orang bersuah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Oleh itu maka marilah rahmat besar Quran. Karena itulah dapat menjaga, ia menahan segala bentuk gangguan syaitan ni. Rahmat Allah. Sudut kebenaran Quran ni. Sewaktu diturun Quran secara wahyu tu, Rasulullah dikawal ketat dari berbagai-bagai tentera Allah. Mari jaga. Sebab tu syaitan tak kuasa nak huing Quran. Kalau lain pada malaikat Jibril nyehuin dia dah. Malaikat Jibril gagah waktu turun wahyu. Tu. La ilaha illallah. Baiklah ulama-ulama kata Ibnu Katsir dan lain, di antara rahmat Allah di sudut menjaga kebenaran Al-Quran, ia menahankan segala bentuk gangguan syaitan. Allah Ta'ala jaga. Sewaktu diturunkan Quran secara wahyu kepada Rasulullah SAW melalui berbagai-bagai kawalan yang ketat dari tentera Allah.
Di samping kekuatan pembawa wahyu malaikat Jibril yang dipercayai. Itulah sebab syaitan sering mengganggu manusia dan jin dari mendekati dan beriman dengan Quran. Abang yang nak buat nak Quran tak kuasa dah. Abang Quran jaga. Allah Ta'ala jaga Quran. Sejak dimula turun sampai kepada kiamat Allah Ta'ala jaga Quran. Pahaya nak buat kan? Dia tak sewa orang masuk kat Quran lah. Dia nak huing Quran tak boleh. Dia pisah nak jadi Quran orang, nak baki Quran, nak dap orang panggil dap plan Quran tak boleh, tak jaya apa hari ni. Quran terpelihara, tapi orang nak baca Quran tak terpelihara kalau kita tak benar-benar minta berlindung dengan Allah. Sebab tu fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Hatu sekarang ya. Fasta'iz bir rasul pun tak boleh. Fasta'iz bil malaikah pun tak boleh. Fasta'iz bil jin pun tak boleh. Kena fasta'iz billah ya. Minta berlindung dengan Allah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Kalau tidak itu tak selamat kalau kita tak ta'awudz baca. Bismillah tak ada mesti mana. Bismillah kalau di awal surah bismillah kata. Tapi kalau tengah surah tak kena bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Selalu dah. Auzubillah yang disuruh. Nah, bismillah ni di pala-pala surah baca bismillah kata. Insya-Allah dah. Sekadar itulah hari ni, mudah-mudahan dapat kita faham akan hakikat sebenar kepada hidup kita, bagaimana hubungan syaitan dengan Quran dan Quran ni dengan syaitan. Nah, kerana Allah Taala tu beri kuasa ke syaitan untuk huing manusia daripada Quran. Nah, Quran ni molek yang nak huing Quran tak boleh, yang pergi huing manusia daripada ikut Quran atau mendekati Quran. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Nah, jadi apa? Telah menguasai dan pengaruhkan mereka manusia ni. Nah, sehingga mereka lupa mengingati ajaran Allah dan amarannya dalam Quran. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan ni hari-hari dia istahwadha kita. Kita kena khabar, kalau kita tak khabar kita tak rasa. Terlupa hak tu pula dah. Hak ni pula dah. Hak ni pula dah. Duk dengan musuh dia sama. Sebab tu kena auzubillahi minasyaitanir rajim banyak duk hari-hari. Terutama kalau kita ni nak lawan dia, dia cari jalan. Nah, kena cari jalan benar-benar untuk nak jadi kita runtuh. Syaitan dia kena kepada 3 puak sekurang-kurang, 1 orang jahil. Rumah tangga syaitan. 2nya orang tak rock. Termasuknya kanak-kanak dan isteri orang perempuan. Orang on air dia panggil orang lemah. Yang 3 orang sakit. Kata, ni ahan perut bagi orang syaitan, orang jahil, orang tak rock, orang sakit. Nah, dia sakit minta berlindung dengan Allah sama-sama. Nah, dan dia tidur, syaitan nak duduk kita, modal kita tak baca ayat kursi, syaitan tidur kita. Baca ayat kursi belum tidur, insya-Allah selamat daripada syaitan tidur kita. Serta baca doa seperti a'udzu kalimatillahi tammat min ghadabihi wa 'iqabihi min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Baca doa-doa belah tu yang nak tak boleh, tidur kita tak boleh. Nah, kalau tidur satu juzuk daripada kelemahan hidup. Tidur ni satu juzuk daripada kelemahan. Yang suka benda-benda lemah. Tidur ni lemah. Dan kita tidur tak apa-apa. Tapi yang mahu apa boleh kita. Habis kekuatan kita tidur. Sampai kekuatan nak tantan penyakit pun dia kurang. Biar tidur ni kak lemah. Sebab itulah penyakit masuk biar tidur bukan sikit. Oleh itulah Nabi itu suruh baca biar tidur, baca untuk nak kata tubuh waktu tidur. Waktu tak kata tidur kau dia jaga, lepas tu kata tidur kata tubuh kau dia tidur. Nah, bacaan dalam tidur banyak kan, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. A'adana Allah wa iyyakum min kaidi syaitanir rajim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu.